Nama saya ada Harry bin Saini ya. Dilahirkan di Kota Semerahan, usia 55 tahun. Mungkin awet muda lah. Latar belakang saya sebenarnya latar belakang saya sastra. Sastra. Tapi saya bekerja di Newmas dulu, tapi dah ambil bersara pilihan. Dan sebelum tu memang saya menulis sepenuh masa lah. Menulis sepenuh masa. Okey, contohnya kalau pendapat pembelajaran sepanjang hayat sebenarnya terpulang kepada kita sendiri. Macam mana kita nak proses diri kita, kita kena kenal, okey, kita kena kenal minat kita, bidang kita, kesesuaian kita. Kadang-kadang ada benda yang kita minat tapi tak sesuai dengan kita, tapi sebenarnya kita harus cuba benda tu. Sebagai contoh, bagi saya lah, saya amat berminat dengan pertanian. Tapi pengalaman tak ada. Tapi kita ada akses internet, Jadi kita melihat bahawa tanaman sebagai contoh bunga-bunga contohnya. Mungkin ramai yang tak tahu bahawa bunga-bunga terbiar, bunga-bunga yang tak diberi perhatian, tapi bila diangkat kita upgradekan, dalam arti katalah dia akan menjadi bunga hiasan yang menarik lah. Sebagai contoh, saya sebenarnya sebelum ini mungkin agak sukar untuk menjelaskan bahawa pertanian adalah bidang saya, tapi sebenarnya saya mencuba. Bagi saya, mencuba sesuatu yang baru adalah keseronokan bagi saya. Berjaya atau tidak itu terpulang. Tapi kadang-kadang sesuatu yang baru itulah yang memberi impak pembelajaran yang lebih mencabar untuk kita. Okey, sebenarnya untuk kita kembali kepada latar belakang saya. Sebelum ini saya pernah bekerja sebagai forest ranger, perhutanan. Jadi bila forest ranger saya berkhidmat sekitar dalam 6 ataupun 7 bulan di Semengguk, kemudian di Gua Niah Miri. Dan saya banyak melihat pokok-pokok hutan. Kemudian kenapa waktu tu saya terfikir bahawa pokok-pokok hutan ni dia hidup dalam hutan saja. Saya fikir macam itulah. Tetapi bila saya cuba membuka ataupun berimpian untuk memiliki nasri, saya terfikir kenapa kita tak upgradekan, kita ambil bunga hutan, kita letak di nasri kita, kemudian kita publish kepada orang luar bahawa dari segi marketingnya dia agak meluas. Manusia sekarang dia mahu benda-benda yang rare, benda-benda yang pelik-pelik. Jadi bila saya berfikir macam tu, saya berimpian kenapa saya harus meletakkan bahawa nasri ini sebagai impian yang tak pernah terfikir tapi dapat saya lakukan dalam pelbagai cara. Kesan positifnya lah kalau kita hidup dengan kehijauan, kita hidup dengan kesegaran dan sebenarnya awet muda sebenarnya, awet muda. Sebab kita bercakap tentang, kalau kita bercakap tentang bunga lah, bunga, okey, kehijauan ni, bila kita melihat bunga, warna hijau tu menyerap kepada aura positif kepada jiwa kita. Satu hal lagi, kadang-kadang kita kembali kepada kesan itu sendiri bahawa dalam Al-Quran sendiri menyatakan bahawa bunga-bunga bertasbih. Bila bunga-bunga bertasbih, dia tak ada dinding pemisah untuk dia mendoakan kesejahteraan orang yang berada di sekitarnya. Itulah dari segi positifnya lah.
Sebenarnya kejayaan besar memang tak ada. Cuma kejayaannya saya mampu mendirikan sebuah nasri yang saya impikan selama ini. Nasri ini mungkin orang bertanya, okey, kenapa impian tu impian kecil? Sebenarnya walaupun bagi orang impian kecil, tapi bagi saya impian besar. Saya dapat membina nasri yang berkonsepkan teknologi yang agak terkini lah. Sebenarnya teknik berkesas sebenarnya baja sebenarnya. Baja, kemudian sentuhan. Okey. Ini saya belajar dari satu YouTube dari orang Indonesia tahu. Dia kata jika kita nak menyiram bunga, kita siramlah dalam sekitar pukul 5 sampai pukul 8 pagi. Waktu tu kita siram seluruh sampai basah. Itu teknik yang agak luar biasa. Kemudian kita jangan menyiram selepas pukul 8 pagi dan ke malam, ke atas. Kenapa? Saya bertanya. Sebab proses dari segi pertumbuhan ni, bunga ni bila dia selepas pukul 8 dia proses kesuburan. Dia tak akan ada lagi kesan untuk memerlukan daya air. Bila air dia penuh, dia dah sebati proses dia tu, dia proses tumbuhan, proses membesar dari pukul 8 sampai ke malam. Kita dengan ganggu. Bila kita ganggu selepas proses itu, kita siram air ataupun tabur baja, dia akan mengganggu proses pokok itu sendiri. Itu sebenarnya. Okey, sebenarnya di nasri saya menggunakan tanah campuran. Tanah campuran, 5 campuran lah. Pertama, itu adalah tanah. Kedua, kita ada kokopit, iaitu dari kelapa. Kemudian dari kelapa sawit. Baja najis, termasuk ayam ke, kambing ke, lembu ke, atau haiwan-haiwan yang berkaitan lah. Kemudian anti kulat. Dan proses tersebut ialah penting untuk kita melihat bahawa kalau manusia memerlukan vitamin, maksudnya tanaman juga memerlukan kesesuaian tanah itu sendiri. Yang mudah tanam ni, orang kata ni lidah buaya, ada yang kata lidah ibu mentua. Tapi saya kata lidah saya ni, yang ni yang boleh tanam. Sebenarnya pokok ni orang tahu dulu dia rare kan. Pokok ni dia boleh menapis udara. Ini yang paling mudah ditanam. Dia tak perlu banyak air, dia tak perlu banyak tanah, dan dia boleh hidup. Inilah pokok ni. Dan satu hal juga ya, pokok ni bau dia boleh menghindar binatang berbisa berada di sini tau. Ini efek sebenarnya. Dan yang paling sukar ditanam ialah inilah. Yang ni yang paling sukar. Colidium ini yang paling sukar. Pertamanya kenapa dia kesukaran? Kerana Colidium disukai oleh rama-rama. Bila rama-rama hinggap, dia akan bertelur dan dia melahirkan ulat berudu dekat sini. Dan ulat berudu suka makan pucuk-pucuk ni lah. Prosesnya kita perlukan pasu. Okey, pasu. Kemudian kita tentu perlukan tanah. Tanah tadi yang 5 campuran kita masukkan. Bagi saya proses ni simple aja. Kemudian kita carilah pokok-pokok yang nak kita potong, kita masukkan dalam tu saja. Dan untuk pengetahuan tadi, bagaimana pokok ini cepat tumbuh. Ada kawan kata dia menggunakan satu baja, tapi bila kita melajah dunia pertanian di Indonesia, dia menggunakan bawang merah. Bawang merah dipotong dan disapu kepada akar pokok itu. Itu lebih
lebih efficient, maksudnya lebih peratus untuk apa nama? Untuk ketumbuhan tu lebih besar, lebih besar. Saya tahu kenapa bawang merah. Saya cuba juga menggunakan bawang putih, bawang merah, tapi bawang merah itu efficient lebih. Saya percaya bahawa bawang merah itu menghalau bakteria sebenarnya. Sebenarnya minat ni terpulang kepada kita sendiri sebenarnya. Mahu atau tidak saja sebenarnya. Saya walaupun bukan bidang pertanian, bidang saya bidang sastra, tapi bagi saya percaya apa yang kita minat, apa yang kita nak inginkan, dia akan berlaku jika kita belajar dengan sepenuh hati. Sebab pembelajaran sepanjang hayat ni tidak akan putus. Di samping itu saya juga bertanya dengan orang macam mana kita nak melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan kita. Sebab bila kita tidak mencuba, kita tidak dapat mengukur sejauh mana kemampuan kita. Dan Allah memberi kita akal fikiran dan kita sendiri berfikir tentang kewarasan itu sendiri. Sebenarnya untuk nasihat saya ialah kita kena tumpukan haluan kita. Kita kena beri perhatian 100% untuk memberi apa yang kita inginkan. InsyaAllah dia akan terjadi.